kepada Fuchsia Agro Academy kerana menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang pembangunan fertigasi tanaman halia. Sebelum tu saya nak buat sound check lagi sekali. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya dan juga boleh nampak slide. Sebab kalau tak boleh nampak nanti takut ada masalah ketika saya buat sharing. So boleh sekali lagi siapa yang dah nampak dan dengar boleh komen jelas. Okey, terima kasih Cik Syarin daripada Raup. Okay, loud and clear. Okey, terima kasih Mr. Chong. Kalau ikutkan meter speaker saya, insyaAllah dia dengar jelas sebab saya pakai extra mic. Okey, terima kasih semua. So, pada hari ini kita akan sembang tentang topik pembangunan fertigasi tanaman halia. Seperti mana yang kita tahu, fertigasi ini merupakan salah satu kaedah penanaman yang berada dalam Malaysia lebih kurang 30 ke 40 tahun yang lepas. Jadi, sepanjang zaman ni dia dah melalui pelbagai inovasi tentang kaedah-kaedah yang digunakan untuk tanaman fertigasi ni lah. Dan salah satu inovasi pertanian yang telah dikemukakan dan juga dibangunkan adalah tanaman halia dengan menggunakan kaedah fertigasi. Dan saya telah berkecimpung dengan kaedah tanaman halia secara fertigasi ini sejak tahun 2019 sehinggalah kini 2023 lebih kurang dalam 19, 20, 21, 22, 23 lebih kurang 4 ke 5 tahun saya berkecimpung dalam tanaman fertigasi halia. Dan hari ini saya akan share kepada tuan-tuan tentang pembangunan sistem fertigasi bagi siapa yang tak pernah. Mungkin ada di sini yang tidak pernah langsung mengenali tentang sistem fertigasi, kita akan tengok the basic thing. Tapi bagi mereka yang dah pernah ataupun memang berkecimpung dalam bidang fertigasi, tak apa. Kita bagi ruang kepada rakan-rakan untuk mengenali dulu tentang sistem fertigasi. Yang kedua adalah sistem penanaman halia, mana kita akan tengok secara spesifik. Dan kaedah penanaman, variety dan pemilihan benih. Penyediaan larutan baja bagi siapa yang belum ada experience tentang fertigasi, ini merupakan salah satu benda penting lah, iaitu kita menyediakan larutan baja A, B. Dan pengurusan tanaman dan juga pemajaan, kawalan penyakit dan juga perosak, penuaian, analisis kewangan dan SOP gerak kerja sebelum dan selepas menuai ataupun menanam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syed Saleh bin Syed Sulaiman, selaku pengasas kepada Sulaiman Plantation dan juga Project. So khusus kita pada hari ini 21 Mei 2023, insyaAllah kita telah bermula pada 9.30 pagi tadi dan saya akan habis pada pukul 1.30 petang. So sesi kita ni santai. Kalau ada soalan ataupun pertanyaan, malu nak bertanya secara terus, boleh tulis di ruangan komen ataupun di ruangan chat. InsyaAllah saya akan go through satu-satu ataupun pihak Fuchsia Agro Academy sendiri boleh tag saya kalau saya terlepas soalan daripada para peserta. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana tuan-tuan sanggup meluangkan masa pada hujung minggu ini. Okey. Okey, saya daripada Sulaiman Plantation. Ini sedikit latar belakang saya tentang saya berkecimpung. Saya juga merupakan ahli jemaah peladang muda bagi Ketuan Peladang Padang Serai Kedah. Dan setelah saya tamat pengajian pada tahun 2015, saya telah diminta oleh ayah saya untuk berkecimpung dalam bidang pertanian dan untuk meneruskan ladang mulia lah. Dekat situ saya menyahut cabaran dan saya banyak discover ataupun mencari teknik-teknik tanaman yang terkini dan salah satunya adalah fertigasi. Dan kat situlah saya mencuba pelbagai jenis tanaman secara fertigasi dan ada satu ke dua jenis tanaman yang saya rasa mendatangkan pulangan yang setimpal dengan apa yang kita usahakan. Okey, salah satunya adalah tanaman halia. Okey. So pengalaman awal kita di Sulaiman Plantation adalah sedikit sebanyak kita bermula pada tahun 2006 dan kita bermula dengan tanaman kelapa pandan seluas 1.5 ekar lebih dengan 305 pokok secara keseluruhan. So kita merupakan projek mini estate pertama di Malaysia lah waktu itu dan kita dah dapat presiden MyGap sehinggalah tahun kini tahun 2024 dan kita dah dapat buah kelapa terbaik pada tahun 2012. Ini pada peringkat awal dan selepas itu ni ladang kita di Kedah, Kuala Ketil di Kuala Ketil dan juga Padang Serai Kedah seluas 13 ekar dan sekarang ni kita dalam fasa pengembangan ke 23 ekar ladang multi crop. Maksudnya kita tanam pelbagai jenis tanaman. Dan ni antara mapping ladang saya. So banyaklah projek-projek fertigasi dan juga
tanaman-tanaman lain yang saya usahakan selain daripada tanaman halia dan juga cili ataupun sayur-sayuran vertikasi lain. Okey. Ini sedikit sebanyaklah. Ini sekarang ni kita tengah meningkatkan kepadatan tanaman dan juga kita ada tanaman pokok-pokok yang lain lah sebagai selingan. So ini adalah pengalaman awal saya selaku ketika kecil berkecimpung dalam bidang pertanian. Sebab apa, kalau kita tengok bidang pertanian ini merupakan salah satu bidang kalau orang muda memang tak minat dalam bidang pertanian sebab bidang ni dia tak fancy ataupun dia tak style macam kita kerja dekat pejabat dalam aircon dan sebagainya. Dia bidang ni dia bekerja di bawah panas bawah panas, kena pegang cangkul, kena angkat tong racun, so memang tidak menarik pada anak muda. So bagi saya dah bermula awal sejak di bangku persekolahan lagi. Sebab tu saya dalam usaha untuk meremajakan bidang ni dengan menganjurkan pelbagai inovasi pertanian dan juga saya suka buat sharing ni supaya tuan-tuan dapat kaedah yang cepat untuk inovasi dalam pertanian. Okay. So ini antara pengalaman awal saya dan antara tanaman-tanaman yang saya tanam sebelum halia adalah kelapa dan juga saya mengusahakan tanaman cili secara vertikasi sebelum saya bermula dengan tanaman halia ini. So bila saya dah bermula dengan tanaman cili secara vertikasi, dia lebih mudah untuk saya lihat tanaman halia ni dari segi penjagaan dia lebih 2 kali lebih mudah berbanding dengan cili dan juga sayuran-sayuran lain. So hari ini kita akan tengok spesifik kenapa kita pilih halia dan juga dia punya into details lah tentang pembangunan sistem vertikasi halia ni. Okey, so kita akan tengok straightforward kepada pengenalan kepada halia sebab masa kita pun terhad. Okey, kalau kita tengok kenapa kita memilih tanaman halia ni berbalik kepada self-sufficient ratio ataupun SSR, kadar sadar diri negara. Menurut daripada Department of Statistics ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia, dia ada beberapa jenis komoditi yang digunakan oleh rakyat Malaysia dan mereka mengeluarkan satu chart. Chart ni adalah dipanggil SSR ni, di mana kalau cara untuk kita baca dia adalah di mana peratusan lebih daripada 100%, maksudnya kita produce lebih daripada permintaan dan kita cukup untuk kita ekspor pada negara luar. Contohnya tebu sehinggalah pisang. Tapi bagi persen yang kurang daripada 100%, maksudnya kita punya pengeluaran dalam negara masih lagi tidak mencukupi dan kita bergantung pada import daripada negara luar. Sebagai contoh kalau kita tengok sini, halia, cili, kobis dan juga produk tenusu. Saya rasa produk tenusu antara produk yang banyak yang kita boleh import dari luar. Sebab itulah di Sulaiman Plantation kita fokus kepada tanaman cili dan juga tanaman halia dan juga tanaman kelapa. Antara 3 main crop yang masih lagi bergantung kepada import untuk memenuhkan kita punya permintaan dalam-dalaman. Permintaan dalaman dalam negara kita. Sebab tu kalau kita tengok kita bercakap tentang soal food security, saya tak nak komen tentang isu lamakan sebab isu lamakan ni isu yang lain. Cuma dari segi permintaan dalam negara kita, kalau kita boleh provide continuous supply, insya-Allah mekanisme untuk mengurangkan lamakan ni boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sebab apa, kena faham kita sendiri sebagai konsumer, kita nak beli sayur dengan harga yang murah dan sayur tu kena ada berterusan. So kalau kita tak dapat produce lokal, maksudnya petani tempatan tidak dapat menyediakan sayur-sayuran tu untuk penggunaan rakyat tempatan secara berterusan. Ini bukan secara seasonal. Kalau selalunya lamakan ni berlaku secara seasonal, terlampau banyak pada satu musim, pada musim seterusnya dah tak ada barang tersebut. Sehingga kerajaan kena menggalakkan pengusaha-pengusaha ni ataupun pemborong ataupun pembekal ni untuk import untuk memenuhi permintaan. Sebab tu petani ni dia kena ada satu mekanisme ataupun satu kesefahaman yang mana kita akan mengeluarkan barangan-barangan kita secara berterusan. Dia akan membantulah. Start ini tahun berapa bos? Tahun 2021 start ni. Start ni tahun 2021, start ini tahun berapa bos? Kalau start ni tahun 2022, saya tak pasti, saya tak start check lagi, tapi ini start 2021. Kalau peningkatan tak silap saya halia ke arah 30%. Still lagi kita import banyak daripada negara luar.
Okay. Antara negara luar yang kita import halia banyak antara ialah tak silap saya daripada Thailand, Indonesia dan juga daripada China. So kalau kita tengok halia makan yang kita beli kat kedai tu kebanyakannya halia China ataupun halia Thailand lah. Kalau kita di sebelah utara ni kebanyakannya halia Thailand, halia yang dalam kotak tu. Itu yang halia yang kita gunakan untuk kegunaan masak. Okey. So, sebab itulah kalau kita tengok ada beberapa faktor yang menyebabkan perkara ini terjadi dan kita akan tengok nanti kenapa tanaman mitigasi ini mampu untuk kita bantu untuk memastikan pengeluaran dalam negara ini mencukupi. Okey. So stats ni boleh di-download di internet. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search saja Google saja self-sufficient ratio tahun 2022, saya rasa dah keluar 2022 di DOSM. Dekat situ dia akan keluar yang PDF-nya, tuan-tuan boleh buat pembandingan. Dan tuan-tuan juga boleh buat rujukan di laman web Jabatan Perangkaan dan juga laman web Pharma, dia ada statistik berapa pengeluaran dan juga berapa banyak kita import daripada negara luar. Okey. So, untuk tanaman halia ni, kita cakap tentang kegunaan dalam negara. So, kegunaan dalam negara ni, dia ada dua jenis halia. Satu, halia muda. Yang kedua adalah halia tua. So, selalunya yang kita guna masak ni, yang orang rumah kita, suri rumah guna masak, kita ni ibu guna masak kat dapur, kita punya mak guna masak kat dapur ni, dan juga toke-toke catering, kedai makan guna masak banyak adalah halia tua. Dan halia tua ni kita tahu halia tua ni datang daripada kotak, halia yang telah matang, so digunakan untuk masakan. Secara total ni biasa kita guna halia tua. Cuma di kebelakangan ini ada permintaan yang tinggi daripada pasaran berkenaan ataupun tentang halia muda. Halia muda ni halia yang bukan pramatang, cuma kita harvest yang awal. Kalau halia tua kita harvest pada usia 9 ke 10 bulan, minimum 9 bulan untuk harvest, untuk kita kutip hasil. Tapi halia muda ni pada usia 6 bulan kita dah boleh harvest. Sebab apa? Halia muda ni dari segi kerangupan dan juga jumlah air yang berada dalam komposisi rhizome halia ni lebih tinggi dan banyak digunakan dalam khususnya dalam perubatan tradisional. Kalau Chinese kebanyakan guna dalam buat sup ataupun masakan panas, so mereka banyak gunakan halia muda ni dan sebab dari segi rasa taste dia lebih enak daripada halia tua. So dekat sini dah permintaan, ada sedikit kenaikan permintaan halia muda dari segi pasaran, khususnya daripada hypermarket, pasar-pasar besar, pasar-pasar borong, dan terutamanya pada musim-musim perayaan. Kalau perasan tengok halia muda ni, kalau orang yang tak pernah pergi beli sayur, dia akan tengok dia macam lengkuas. Dia akan perasan dia macam lengkuas. Sebenarnya dia bukan lengkuas, dia adalah halia muda. Sebab itulah khususnya pada musim perayaan seperti Hari Raya lepas, next ni Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, dan lepas itu Deepavali, dan selepas itu Christmas, Tahun Baru Cina. So permintaan tentang halia muda ni dia seasonal, kebanyakan dia seasonal sebab dia bergantung pada festif ataupun musim-musim perayaan, sambutan-sambutan yang tertentu. Okay, so kena faham, tuan-tuan kalau nak tanam halia kena set. Saya nak produce halia apa? Halia muda ke ataupun halia tua? So saya tinggalkan persoalan ini kepada tuan-tuan untuk fikir dahulu dan kita akan tengok selepas ini cara untuk kita tanam dia. Okey, so antara infra tanaman untuk kita tanam halia ni di Malaysia, sebab kita kena tahu dekat Malaysia ni masalah dia adalah kita punya taburan hujan yang agak tinggi ya. Kita ada taburan hujan yang agak tinggi khususnya di kawasan Semenanjung. Kalau Semenanjung ni kita tahulah di belah pantai timur, di belah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, dan juga di sebelah tenggara atau utara Johor, Mersing dan sebagainya. Kawasan tersebut pada penghujung tahun, musim tengkujuh akan menerima taburan hujan yang sangat tinggi, dan kat situ sebenarnya ada sedikit masalah kerana halia ini merupakan salah satu tanaman yang berubi. So kalau kita tahu tanaman berubi ni dia tak boleh terendam. Bila air terlampau tinggi, ubi dia akan cepat busuk dan pokok tu masam dan pokok tu akan rosak. Sebab tu salah satu struktur ataupun infrastruktur utama untuk memastikan tanaman ni boleh hidup dan tanaman ni boleh sesuai dengan iklim kita dengan mewujudkan struktur ataupun struktur pelindung hujan ataupun kita panggil RPH. So ini merupakan salah satu struktur yang perlu dilakukan. So macam mana struktur ni kena buat? Adakah kita kena buat RPH yang mahal, plastik
greenhouse macam dekat Cameron Highland ke sebagainya. So kita akan tengok lebih detail yang ni lah. Okey, yang kedua adalah sistem fertigasi. Sebab ini kita membangunkan tanaman halia secara fertigasi. So kita akan tengok pembajaan dan juga pengairan pokok tanaman halia kita akan menggunakan secara sistem fertigasi. Tapi jika tuan-tuan nak buat tepi rumah, mungkin kita nak bermula, saya nak bermula dengan skala yang kecil dahulu. Saya nak mula 10 ke 20 polybag. Sebab saya bekerja pagi sampai petang, mungkin sampai kadang-kadang sampai malam, saya tak sempat nak buat kebun secara besar. Saya nak bermula dulu, mungkin nanti selepas 5-6 tahun bila saya dah bersara, baru saya nak buat. Tuan-tuan boleh mula dahulu dengan skala yang kecil, tapi dari segi siraman dan juga sistem boleh guna secara manual, tak ada masalah. Okey. So, sebelum tu kita nak tengok kalau sistem fertigasi ni apa yang dimaksudkan oleh sistem fertigasi. Bagi siapa yang belum berkecimpung lah, ini saya nak fast forward saja. Fertigasi ni maksudnya kita memberi pengairan ataupun air dan baja pada waktu yang sama. Dan kita tidak menggunakan tanah. Secara total kita tidak menggunakan tanah. Sebab bila kita menggunakan tanah, dia akan mendatangkan salah satu lagi masalah, iaitu penyakit bawaan tanah. So dekat situlah kita kena tengok fertigasi ni secara total ataupun secara yang betulnya tidak menggunakan tanah. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan tanah, adakah itu merupakan tanaman secara fertigasi? So siapa kata kalau kita guna tanah dia kira fertigasi tak? So saya nak respon kepada tuan-tuan, kalau kita guna tanah, ya, Mr. Chong cakap kalau kita guna tanah dia menggunakan fertigasi juga. Okey, terima kasih Mr. Chong. So, adakah kalau kita guna tanah ni dikira fertigasi? Sebab saya kata sini dia tidak menggunakan tanah secara total. Macam saya sendiri memang saya takkan menggunakan tanah, sebab tu saya buat sistem fertigasi. Oh, tidak. Cik Mukri cakap tidak. Okey. Ada siapa lagi nak jawab? Ada kita bagi 20 saat. Ada rakan-rakan fikir kalau kita gunakan tanah adakah Cik apa? Tidak, ya. So okey, tidak tu ada yang 2 tidak, 2 ya. Okey. So adakah ya kalau sistem irigasi memang menggunakan tanah? Ya. Irigasi ni maksudnya sistem pengairan, kita menggunakan sistem fertigasi. Tapi secara totalnya fertigasi ni kita tidak boleh menggunakan tanah. Sebab kita menggunakan sistem fertigasi ni salah satunya adalah kita nak eliminate penyakit bawaan tanah. Kalau kita menggunakan tanah walaupun topsoil, tanah bakar, tanah ketekik, tanah sawit dan sebagainya, kita akan membawa ataupun memberi peluang kepada penyakit-penyakit bawaan tanah ni untuk datang. Contohnya penyakit bawaan tanah ni adalah seperti reput, pangkal, penyakit nematod. So itu menyebabkan penyakit-penyakit bawah tanah yang akan merencatkan kita punya tumbuh saran pokok. So seelak-elaknya fertigasi ni kita akan hanya menggunakan 2 media, iaitu sabut kelapa, kokopit dan juga sekam padi bakar. Okey. So kenapa kita menggunakan sistem fertigasi secara fast forward ni? Sebab fertigasi ni kita hanya memberi baja dan juga air direct kepada pangkal tanaman. So kena ingat salah faham yang selalunya berlaku, fertigasi ramai orang ingat siram pokok kena daun basah. Kalau kita siram pokok, daun kena basah ke bawah akar yang kena basah? So itu mitos yang tidak tepat. Kalau kita tengok dalam drama TV, orang siram pokok, dia siram daun, siram daun. So sampailah daun tu lencun, tapi sebenarnya bawah tak basah pun. So itu yang salah. Sebenarnya kalau kita siram, yang kita kena siram adalah pangkal ataupun akar pokok, sebab akar ni akan menyerap air. Kalau daun ni selalunya kita akan spray folia ataupun baja-baja air untuk pokok tersebut support. So menggunakan sistem fertigasi, baja dan juga air yang kita bagi kepada pokok ni kita akan direct kepada pangkal. Betul lah ni cakap itu mandikan pokok, nak bagi makan kena basahkan media tanaman. Betul. So itu mitos yang salah. Nak siram pokok siram daun. So kalau ada orang rumah kita buat benda tu, tegur dia. Sebenarnya kita boleh jimatkan air. Sekarang ni pun air agak terhad. So kita boleh siram terus kat pangkal, insya-Allah pokok tersebut akar dia akan sedut air dan dia boleh segar kembali. Okey, benda tu. So bila kita buat bagi air ke pangkal direct, dia akan bagi nutrien yang lengkap lah. Sebab air tersebut tidak jatuh keluar, rumput tak dapat baja yang kita bagi.
Dan lagi satu bersih, kalau kita pakai sistem irigasi ni bersih, kurang peratusan rumput akan naik pada musim pertama, musim kedua mungkin ada, tapi dia akan nampak cantik dan kemas. Dan masa saya cakap tadi, bila kita tak gunakan tanah, dia boleh atasi masalah penyakit tanah ni lah. Penyakit tanah ni agak runcing. Sebab apa? Kalau kita menggunakan tanaman konvensional, mungkin di satu tempat tu kita tak boleh buat musim secara berterusan. Kita boleh tanam satu musim ke dua musim, lepas tu kita dah tak boleh tanam dekat tanah tersebut. Kita nak kena rawat dan sebagainya. Tapi di menggunakan sistem irigasi yang tidak menggunakan tanah ni, sekam padi ataupun sabut, kita boleh tanam secara berterusan dan dia akan lebih memudahkan kita untuk merancang tanaman kita. Okey, tiada masalah merumpai ni saya rasa tak tepat sangatlah. Ada juga rumpai ataupun rumput-rumput yang akan naik, cuma dia agak limited ataupun terhad berbanding dengan tanaman secara konvensional. Hasil yang lebih baik dan penggunaan baja yang cekap. Okey, so kita akan tengok section yang pertama. Infrastruktur pertama adalah struktur pelindung hujan. So struktur pelindung hujan ataupun RPH ni tuan-tuan boleh buat ikut ada beberapa jenis struktur lah. Yang pertama menggunakan kayu atau berbuluh. Yang kedua menggunakan pipe GI ataupun galvanized pipe. Yang ketiga menggunakan besi hollow dan yang keempat menggunakan C-section. So saya rasa yang C-section ni antara yang famous daripada PKP sehingga kini lah. Sehingga kini menggunakan C-channel ataupun C-section ni antara material yang famous dan juga menyebabkan harga dia price hike ketika setahun yang lepas. Dan kalau orang tanya saya, cik saya tak ada bajet nak pakai semua benda, saya ada buluh ataupun bekas-bekas tiang-tiang yang tinggalkan, boleh tak saya guna? Boleh, tak ada masalah. Ataupun tak ada tiang langsung, boleh nak tarik pada tepi balkoni, betul, tepi kaki lima rumah kita tu, nak tarik sikit macam pisang sikat tu, and then nak letakkan netting, nak tanam halia di bawah tersebut, boleh, tak ada masalah. Tak ada requirement yang mengatakan tuan-tuan kena buat structure ni sebiji. Dia fungsi struktur pelindung hujan ni adalah kita nak mengurangkan impact air hujan yang direct. Kalau pokok ni baru kita tanam, rhizome tu baru kita tanam, dia pucuk sulur ataupun dia punya shoot tu, dia punya pucuk yang baru nak naik tu, dia senang patah. Kalau kena air hujan yang lebat direct, dia akan patah. Satu lagi, kalau ada binatang ataupun dahan jatuh, dia boleh cedera dan juga patah. Sebab tu kita nak ada struktur pelindung hujan. Yang kedua, kita nak kurangkan sinaran matahari. Untuk struktur pelindung hujan ni, dia ada dua. Kita menggunakan plastik UV ataupun kita menggunakan netting orchid net. Kalau tengok black net ni, apa peratusan yang kita gunakan untuk black net ni? Kita menggunakan black net yang 50%. Okay, ingat untuk tanaman halia, orchid net ni yang kita nak gunakan, ataupun tuan-tuan nak tanam pokok bunga kat rumah ke ataupun tempat lain, the maximum persen yang tuan-tuan boleh untuk letakkan pokok di bawah adalah 50%. Ingat benda tu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan pilih 70%, 80% ataupun 100%, dia akan mengalami masalah tidak cukup cahaya matahari, pokok tersebut akan naik meninggi, dia akan fight ataupun dia akan macam mana? Orang kata pokok ni dia akan lunjung ke atas lah untuk dia cari matahari. So kita tak nak benda tersebut berlaku. Kalau 30% kita pilih, dia agak jarang. Dia agak jarang sebenarnya, dia tak tapis sangat air. Matahari dia tapis tapi dia tak tapis sangat air sebab air still lagi boleh masuk direct impact. So yang paling sesuai netting orchid adalah 50%. Okay, so ini antara material ataupun bahan-bahan yang tuan-tuan boleh gunakan, kayu ataupun buluh, pipe GI, besi dan juga C-section untuk buat struktur pelindung hujan. Okey, kenapa kita buat struktur pelindung hujan ni? Seperti mana yang saya cakap tadi lah. Kalau kita tanaman berubi ataupun seperti halia, lengkuas dan kunyit ni, di mana kita menggunakan rhizome ataupun ubi untuk dia punya induk, okey, dia memang akan makan ataupun sumber makanan utama dia daripada induk ataupun ubi yang kita bagi tu lebih kurang dalam 30 hari yang pertama. So 30 hari yang pertama dia akan makan daripada mak dia, dapatkan makanan tersebut, dan kat situlah kita pentingnya untuk kita pastikan ubi ni tidak tercemar dengan air hujan ataupun air yang berlebihan. Sebab tu pentingnya struktur pelindung hujan ni. Sebab dia akan menyakitkan ni lah, penyakit hawa ni akan main kalau kawasan kita terlampau lembap. Ini pun saya cakap lagi tadi, timpaan hujan, mengalir serangga, walaupun jaring ni tidak 100% menghalang serangga untuk masuk, tapi dia dapat mengurangkan serangan serangga.
Okey, yang lain saya rasa saya dah cover. Plastik plus duduk sinar dan juga plastik hitam adalah 50%. Itu antara apa spek-spek dia. So kalau plastik UV ni juga dia ada mikron ya. Plastik UV ni dia ada mikron, kita nak guna berapa mikron untuk beli. Sekejap saya semak. So kalau UV ni saya cek di kedai dia ada 150 mikron dan juga 200 mikron. Harga dia untuk 150 mikron ni lebih kurang 24 kaki lebar, 110 panjang. Dia lebih kurang 550 per roll. Harga per roll lah. So harga per roll ni 110 panjang lah. Kalau 200 mikron lebih kurang dalam 24 lebar, 24 kaki lebar, 120 panjang, lebih kurang dalam 830 per roll. So macam mana kita nak pilih mikron mana yang kita nak ni? Saya rasa untuk tanaman halia ni kita gunakan yang biasa saja, yang paling nipis pun tak ada masalah, 150 mikron saja. Sebab kita fungsi ni adalah untuk kita menapis air yang berlebihan. Itu sebab kita letak plastik UV. Okay. Tapi untuk yang paling basic saya boleh cadangkan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak bermula, guna black net saja. Black net, orchid net ni yang 50%. Okay. Baik. Bolehkah guna atas plastik terus-terusan? Bolehkah guna atap plastik? Atap plastik tu kena tengok tuan-tuan. Cahaya yang masuk tu berapa persen? Kalau cahaya yang masuk tu sama dengan plastik UV, okey, boleh guna. Saya buat sebab saya tak tahu spek atap plastik tu. Okey, harap menjawab soalan Cik ataupun Puan Sandi lah. Yang atap plastik lah. Sebab bila kita beli atap plastik dia ada ketulusan cahaya tu berapa persen. So itu nak kena semak balik lah. Semak balik. Tapi kalau plastik UV saya tahu yang saya baca tadi. Dia ada ketebalan dan juga dia ada plastik UV yang ada rongga lah, yang tak ada rongga lah itu. Persen cahaya yang telus plastik UV. Okey, yang tadi saya cakap ni dia ada 150 mikron dengan 200 mikron. Itu dia punya ketebalan lah. Ketebalan plastik UV yang untuk tanaman halia ni lah. 150 mikron saya rasa persen dia lebih kurang berapa aspek? Sekejap Okay. So kalau 200 mikron dia ada ciri-ciri yang lebih sikit. Persen ni saya tak dapat kat sini sebab saya tak ada dia punya table. Tapi apa yang saya dapat daripada saya punya pemborong, kalau 150 mikron ni selalunya yang kita jumpa dekat kedai yang nipis tu adalah 150 mikron, dan 200 mikron ni jarang orang beli lah sebab dia agak tebal, dan 200 mikron ni selalu digunakan untuk projek hidroponik. Okey. Dan 150 mikron ni dia ada pelbagai jenis dan juga dia punya material ni berbeza-beza. Itulah. Nanti saya akan semak kepada Mr. Chong dan saya akan forward PDF supplier ni dalam kita punya drive lah. Kita punya drive tentang ketulusan cahaya. Okey, terima kasih banyak atas soalan. Kalau gunakan plastik UV, maksudnya hujan tidak akan masuk. Adakah ini lebih baik? Ya, betul, Tuan Haji. Kalau kita guna plastik UV, hujan tak masuk, kita punya chances pokok kita untuk bertahan lama akan lebih baik sikit. Okey, terima kasih sama-sama. Kalau ada soalan tengah malu-malu segan, boleh tulis kat chat. InsyaAllah kita akan go through satu-satu. Sebab tuan-tuan bayar untuk dengar saya berkongsi, saya pun nak bantu tuan-tuan supaya tidak buat mistake ni. Okey, baik. So untuk kelaka pipe GI, ini adalah governance pipe lah. Governance pipe ni saya rasa tak banyak dah yang guna sebab harga dia lebih mahal. Sebelum COVID, satu batang mungkin dalam 60 ke 80 ringgit sebatang. Tapi selepas COVID-19, harga dia melonjak ke 150 ke atas sebatang. Tak silap saya, kalau tak silap saya. So sebab tu saya tengok projek-projek kerajaan pun spek dah tak ada pakai GI, mostly dah ke arah menggunakan C-section, C-channel ataupun spek-spek yang tertentu dia akan pakai besi adragal ataupun besi GI yang untuk greenhouse ataupun besi hulu. So GI ni tuan-tuan boleh guna. Contohnya kita ada structure dekat rumah. So tuan-tuan boleh gunakan pipe GI sebab dia punya GI ni dia punya kelebihan dia adalah dari segi daya tahan dia lebih kuat lah sebab dia galvanized pipe kan. Okey, ini antara spek yang lama lah, spek sebelum
COVID-19 2018, still lagi ada yang pakai GI. Okay. Ataupun tuan-tuan dapatkan barang-barang daripada tempat besi-besi terpakai, ada juga boleh dapatkan barang-barang terpakai, mungkin murah boleh dapat. Yang seterusnya adalah kerangka besi. Okay, kerangka besi ini adalah besi hollow. Kalau tengok besi hollow yang ni mungkin 3x3, dia welding and then dia buat structure macam ni. Okay, dia tak ada masalah, cuma saya tak suka besi hollow ni sebab satu dia mahal, dia harga dia hampir mendekati GI, dan untuk kita guna balik besi hollow ni agak susah. Sebab bila kita dah welding, kalau kita pakai welding biasa yang bukan ni, dia boleh berlubang. Besi hollow ni dia boleh berlubang kalau orang tu tak mahir, and then kalau kita nak buang dan sebagainya, kita nak grind balik, dia jadi tak cantik. And then besi hollow ni kita nak kena cat. Kalau tak cat nanti dia karat. So banyak kerja yang kita nak kena buat. So that's why saya tak gemar benda ni. Tapi saya kena tunjuk kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu ada orang gunakan dan boleh buat pilihan nanti. Okey, yang ketiga adalah menggunakan kerangka besi ataupun C-section lah, C-channel. So ini antara projek-projek yang kebanyakan yang saya set up. Kebanyakannya memang menggunakan C-channel. C-channel ataupun C-section ni sebab satu, dia mudah dan murah bukan murah lah, maksudnya mudah untuk didapati dan harga dia berpatutan berbanding dengan hollow dan juga GI lah. Sebab apa, C-channel dia lebih dia menyenangkan kita lah untuk buat potongan, nak buat bentuk ataupun nak piling masuk dalam ke tanah, dia lebih mudah. Dan tuan-tuan pun boleh dapat dekat mana-mana kedai hardware, saya rasa ada jual C-section ni. Cuma harga saya tak pastilah di seluruh Malaysia harga dia berapa, tapi di tempat saya harga lebih kurang dalam sebatang rasa dalam 25 ke 26 ringgit sebatang harga sekarang. So dulu mungkin harga dia sampai 33 mungkin ada penurunan, ada kenaikan sedikit lah. Dan kalau kita buat projek besar, kita boleh order terus daripada kilang yang berdekatan. So kita akan dapat price dia agak kompetitif. Okey, so dari segi perbandingan harga, so saya tunjukkan perbandingan harga. Kalau kita pakai GI, perbandingan harga dia kalau untuk saiz 45, saiz 60 kali 200 kaki lebih kurang 45,000. Kalau kita pakai C-section lebih kurang 15,000. Okey. Dan kalau kita pakai besi hollow tadi lebih kurang 25,000. Kalau kita pakai kayu dan buluh lebih kurang 15,000 juga. Sebab apa? Kayu dan buluh, kayu pun mahal sekarang, buluh pun mahal sebab susah nak dapat. Dan juga masalah kayu dan buluh ni dia reput lepas 2 tahun memang akan reput. So that's why saya memang tak advise tuan-tuan pakai kayu dan buluh. Cuma kalau kita buat tepi rumah, nak bermula kecil, pakai apa yang ada je. Tak perlu invest banyak-banyak. Ada kayu sikit, kayu-kayu rumah lama, kita guna dulu apa yang ada. So dia akan lebih jimat. Ketinggian tiang netting perlu berapa kaki dari atas sana? Okey, Mr. Chiu, ketinggian untuk kita menggunakan untuk buat structure ni, the maximum yang kita boleh bagi adalah 8 kaki. Ingat, 8 kaki. Kenapa saya kata 8 kaki? Ketinggian kita lebih kurang 6 kaki. Kita ada 2 kaki atas dan lebih mudah untuk kita buat kerja-kerja maintenance netting. Kalau selalu saya projek, saya akan set up 7,5 kaki ke 8 kaki. Bergantung pada tuan badan kebun lah. Selalu saya akan tengok tuan kebun tu, tuan kebun rendah ke tuan kebun tinggi. Sebab apa? Kalau tak nanti netting tu dia akan lendur. So bila netting tu lendur, nak kena ikat pakai cable tie, so dia perlukan nak kena naik tangga lah, naik kursi, benda tersebut kena fikir juga. So that's why kita kena tengok. Dia tak ada efek sangat sebab halia ni dia akan pergi paras dada kita, habis kuat 5 kaki saja. Cuma netting ni kita kena bagi jarak sikit lah. Kalau tak nanti dia akan berat, dia akan lendur kat atas pokok. Okey, perlukah beratap plastik UV dan sunshade? Jika perlu susunan plastik UV atas sunshade bawah. Okey, tak perlu. Kalau pakai UV je, tak perlu sunshade, tak perlu netting hitam. Kalau pakai netting hitam, tak perlu UV. Pilih salah satu je. Kita nak buat jimat, kita tak nak buat yang fancy-fancy. Kita pilih salah satu je. Okey. Mungkin di setengah tempat, ini saya kata kemungkinan Haji. Di setengah tempat, tengah hari dia begitu panas. Bila tengah hari dia begitu panas, 3 bulan pertama, kita kena letak netting hitam juga walaupun kita pakai plastik. Sebab nanti dia akan lecur, dia akan batang tu, dia akan
terbakar sikit. So that's why kita akan letak plastik di atas, belah dalam tu kita akan tarik meting hitam. Kemungkinan di setengah tempat. Okay, ada satu dua tempat okey je, tengah hari dia tak begitu panas. Mungkin di belah utara ni memang sekarang ni memang musim panas sampai 37, 36.5. So that's why dia agak panas di sebelah tengah hari. Berapa kaki untuk tanam C-section? Selalunya kita tanam maksimum 2 kaki Cik Asri. Cik Asri kita akan tanam selalu C-section ni 2 kaki maksimum. Dan saya tengok juga tempat. Kalau tempat tu berbatu, saya akan tanam sekaki ataupun sekaki setengah saja. Okay. Untuk permulaan boleh tak guna buluh? Di sini senang dapat buluh. Boleh. Cik Tuan Alfonsus ataupun Puan, boleh gunakan buluh, guna je apa yang ada. Saya tak jual barang kat sini. Barang-barang ni pun tak ada dalam kedai saya. Saya nak tuan-tuan mula dengan apa yang ada supaya tuan-tuan boleh jimat. So kat sini saya tunjukkan alternatif 1, 2, 3 contoh supaya tuan-tuan boleh buat pembandingan dan juga boleh buat pilihan. Alright. 60 kali 200 boleh muat berapa polybag? Okey, nanti kita akan tengok dia punya jumlah polybag ni dia boleh muat berapa polybag. Okey sama okey. Alright. Okey, so yang kedua kita akan tengok adalah structure berikut adalah sistem fertigasi. So bagi tuan-tuan yang tak pernah lagi tahu tentang sistem fertigasi ni, saya akan review sedikit lah sebab benda ni agak penting untuk tuan-tuan faham. Sistem fertigasi ni adalah macam saya terang tadi, kita nak bagi air dan juga kita nak bagi baja pada kita punya tanaman, dan ada beberapa komponen dalam sistem fertigasi ni. Antaranya adalah perlu asas pertama adalah media. Untuk tanaman sekam padi, tanaman halia, kita akan menggunakan sekam padi bakar. Okay, sekam padi bakar ni kita boleh dapatkan di kilang-kilang padi yang menggunakan biomass untuk memanaskan dia punya broiler. Kena faham Kalau tuan-tuan nak beli sekam padi direct daripada kilang, nak search Google kilang padi kat Kedah, kilang padi kat Sekinchan dan sebagainya, tuan-tuan kena tanya dulu, ada setengah kilang tidak menghasilkan sekam padi. Kena ingat, sekam padi bakar ni hanya dihasilkan oleh kilang yang menggunakan sistem pemanasan steam ataupun broiler untuk memanaskan dia punya dryer padi ataupun tempat pengeringan padi. Ada setengah kilang lagi masih lagi menggunakan diesel. So dia menggunakan diesel untuk dia punya broiler ataupun burner dia untuk panaskan steam tu. So that's why dia tak ada sekam padi. So jangan marah kilang tu. Nanti cakap apa kilang tak nak jual kat saya, sebab dia memang tak ada. So jangan bergaduh dengan kilang tu, telefon kilang lain yang ada. So that's why kita nak gunakan sekam padi bakar ni pun dia ada grade dia. Ada yang hancur, ada yang agak kasar. So macam mana nak tahu hancur dan agak kasar ni? Sebab kepanasan oven ni menentukan hasil yang hasil sekam padi bakar ni lah. Sebab lagi panas oven tu maksudnya lagi terbakar lah, lagi hancur lah. Tapi kalau oven tu dia ada suhu dia, mungkin yang sekam padi yang dihasilkan tu agak kasar dan kita boleh nampak lagi macam tekstur kulit padi tersebut. Itu kena faham. Yang kedua, boleh tak saya nak ambil sekam padi bakar tepi jalan yang mana jerami kulit padi yang jatuh mesin padi buang tu, dia orang bakar, boleh tak saya nak ambil sekam padi bakar? Boleh ke tak boleh? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan yang mana ni, boleh tak? Mungkin ada padi, kadang-kadang mesin padi dia bersin tahu bersin, orang Kedah panggil bila dia nak buang beras masuk dalam buang padi masuk dalam lori, kadang-kadang dia akan blow dia punya kulit-kulit padi tu keluar kat belakang buah steamboat. So boleh ke tak boleh kita ambil tu, kita bakar dan kita gunakan untuk tanaman halia? Saya nak minta tuan-tuan jawab soalan saya di ruangan chat sementara saya menghilangkan skrin. Dekat je. Okey, baik. Okey, Mr. Chong cakap tak, kerana tak bakar. Kita bakar. Dia kulit padi tadi. Kulit padi ni kita ambil dan kita bakar. Tapi saya nak tahu, boleh tak kita bakar manual dengan bakar oven? Boleh tak kita gunakan sebagai media untuk tanaman halia? Boleh je, Cik cakap boleh je. Boleh tak tanam media purely guna kokopit saja? Boleh, nanti saya akan sentuh bab kokopit. Boleh menggunakan kokopit, boleh, tak ada masalah menggunakan kokopit. Saya nak sentuh sebelum bab sekam padi ni. So saya cakap boleh je. So
Jawapan dari pihak saya, setelah saya tengok 2-3 tempat, apa yang saya dapat simpulkan, tak boleh. Bakar manual dan juga bakar dalam oven ni berbeza. Bila kita bakar, kita ambil kulit padi yang mesin padi mi buang, yang warna kuning tu, kita balik rumah, kita bakar dan kita gunakan dia sebagai media untuk tanaman halia kita. Dan juga berbanding sekam padi yang kita ambil dekat kilang, dia berbeza. Bakar dekat rumah, kita bakar open dengan bakar dalam oven, temperature dia lain. Temperature dalam oven ni dia lebih tinggi berbanding dengan temperature yang kita bakar dekat luar. So that's why kita kena tengok benda tu. Kalau kita ambil yang open ni, dia akan jadi simen. Tuan-tuan punya tanaman nanti akan mengeras. Sekam padi tu dia akan mengeras. Tanaman tu, media tu dia akan jadi padat, lock macam simen keras. So that's why dia tidak sesuai kalau kita ambil bakar open ni. So kita kena ambil sekam padi yang daripada oven bake daripada kilang. So itu dia punya jawapan lah. Okay. Dan antara media-media yang lain kita boleh gunakan adalah kokopit. Kokopit ataupun sabut kelapa. So ramai yang tanya, boleh tak kita guna sabut kelapa? Boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi costing dia akan mahal. Tuan-tuan kena ingat, satu jambu beg sekam padi ni, yang tuan-tuan tengok yang warna putih dekat dalam slide saya ni, satu jambu ni lebih kurang dalam 200 kilo, 200 ke 250 kilo, boleh isi dalam 65 ke 70 polybag. Okay, 65 ke 70 polybag halia. So polybag halia size apa nanti kita tengok. Okay, kalau 65, 200 ke 250 ni, harga dia lebih kurang dalam RM90 ke RM100. Kita katalah RM100 satu jambu. So RM100 tuan-tuan bahagi dengan 65. Okay, 100 tuan-tuan bahagi 65. 100 tu dah termasuk kos transport. Tuan-tuan akan dapat RM1.53. Betul lah? RM1.54. Kita katalah RM1.06. RM1.06. Tapi kalau tuan-tuan ambil sabut kelapa satu gundi RM10. Ataupun kokopit RM10, dia hanya boleh isi 2,5 polybag saja. 2,5. So tuan-tuan bahagi dengan 2,5. So tuan-tuan akan dapat kos per polybag, tak masuk harga polybag, RM4 per polybag. So nampak beza tak? Nampak beza harga. So kos tadi kita cakap RM1.06 untuk sekam padi, kos sabut RM4. So buat pilihan atas bajet masing-masing. Tapi dari segi costing, dari segi kalau kita nak kira kos, itu perbezaannya. Okay. Dari segi pegangan ataupun pegangan air, sekam padi ni dia tak pegang air sangat, sebab dia lebih berongga dan sebagainya. Bagi tanaman halia, dia sangat bagus sebab halia ni dia tak nak air yang banyak. Dia tak nak air banyak, khususnya pada peringkat awal. Dia cuma nak air kalau lebih pun mungkin dalam peringkat umbisi atau peringkat yang dia nak mengisi ubi dia sebagai besar ataupun pada musim panas. So sebab tu bila kita pakai sekam padi dia lebih bagus dan dia lebih membantu halian tu untuk tidak terendam. Tapi kalau kita pakai kokopit pada musim hujan, dia akan merendam, akan tenggelam sikit. Ubi tu akan berada dalam air lah, sebab kokopit ni dia pegang air yang bagus, yang tinggi. Dan kokopit ni salah satu advantage dia sebab dia pegang air, baja dia tak cepat loss. Itu advantage dia. Maksudnya waktu umbisi, waktu setengah ubi nak membesar, air baja tu cukup. Kalau sekam ni kita nak kena top up sikit air baja. Tapi kalau kokopit ni dia pegang baja yang bagus. Itu dia punya pro and con. Tapi kalau hujan lebat sangat, kokopit ni dia akan cepat membusukkan ubi. Itu dia punya pro and con perbandingan lah. Yang lain-lain bebas penyakit, murah, mesra alam, kebolehan kawan nutrien, pH dan sebagainya lebih kurang sama saja sekam padi dan juga kokopit. Kalau KL boleh hantar sekam padi ada lori hitam. Boleh tuan, boleh personal WhatsApp saya. InsyaAllah kita boleh hantar ke KL. Minimum order kena lori 21 kaki panjang, lebih kurang 20 jambu. Kena kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Dia sebab daripada Kedah ke KL dia punya transport charge lebih kurang RM900. So transport saja dah mahal. So that's why kita kena ambil yang 20 jambu lah, kongsi dengan kawan-kawan. Dia akan lebih murah sikit. Sekam padi 100% ataupun campur dengan media lain. Kita guna satu-satu Cik Asri. Kalau gunakan sabut saja. Ataupun nak campur dengan sekam padi boleh 50-50. Kalau gunakan sekam padi nak murah, gunakan sekam padi je 100%.
Tak payah campur dengan tanah, pasir ke apa, tak payah. Dia ada dua benda ni je. Kalau campur dengan benda lain, tanah sawit ke apa, tanah sawit lagi lah, dia ada kulat. Tanah sawit ni walaupun kita dah bakar, kita kek tu, dia dah steam macam mana pun, still lagi kulat boleh naik. Dia boleh naik, dia punya macam-macam lah nanti. Kalau siapa yang pernah guna, tahu. Okay, dicadangkan, ya, dicadangkan mesti macam saya memang cadang 100% gunakan sekan padi untuk tanaman halia. Kalau mix kokopik dan sekan padi bakar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Buat 50-50 ataupun 70-30. 70 sekan padi, 30 kokopik. Okey, so saya harap menjawab kumpulan asas kita yang pertama, iaitu media. Okey, yang kedua adalah bekas tanaman. So bekas tanaman yang kita gunakan adalah 16 kali 24. So polybag kita gunakan polybag hitam. Yang ni saya tunjukkan dalam gambar adalah 16 kali 24 untuk tanaman halia muda dan juga halia tua. So kalau tanaman halia muda berusia 7 bulan, dia akan penuh satu polybag ni lebih kurang dalam 2.2 kilo hingga 2.5 kilo. 7 bulan insya-Allah dia akan dapat 2 kilo ke atas. Tapi masalah ni kita tak dapat bertahan sehingga 7 bulan. Selalunya ramai pengusaha halia tewas pada usia 5 bulan. Tewas pada usia 5 bulan sebab dia kalah dengan hujan. Dia kalah dengan hujan. Sebab tu penentuan untuk kita tanam bila tu amatlah penting sebab itu menentukan sukses rate kita. Sekam padi boleh dapat guna berapa kali? Selalunya sekam padi ni kita hanya guna dalam semusim setengah ataupun 2 musim je. Sebab bila Tuan Devon harvest, kebanyakan lebih boleh katakan setengah daripada polybag sekam padi ni dia akan loss. Kita cabut halia terkeluar, dia akan loss. So tuan-tuan nak kena top up balik sekam padi. So that's why saya suka pakai sekam padi sebab dia murah. Kalau kita top up pun tak terasa. Kalau sabut nak top up sakit. Ataupun kokopin nak top up dia agak mahal lah. Okay, satu polybag average boleh dapat berapa kg? Tadi saya jawab dah, satu polybag lebih kurang dalam 2 kilo 2 kilo hingga 2.5 kilo. Tapi ada je dapat 3 kilo. Lebih kurang 7 bulan. 7 bulan dia dapat 3 kilo untuk halia muda. Okay. Kena rawat sekam padi bakar dengan antrakol. Kita akan flushing sekam padi bakar kita sampai dia keluar habis air yang minyak lah. Sekam padi ni kadang-kadang dia ada minyak ataupun ada bernasing-bernasing, kita akan flushing keluar sampai jernih. Kalau tuan-tuan Mr. Chong you nak rawat, you tak boleh rawat dengan antrakol. Antrakol ni dia preventif. Dia boleh rawat dengan Dettol. Dettol yang antiseptik yang kita beli kat kedai yang RM18 sebotol. So you boleh rawat tu. You boleh gunakan 1 liter Dettol dengan air 600 gallon, 2400 liter hingga 2700 liter. You masukkan 1 liter tu, you flush keluar habis sekam padi. Klorok boleh tak? Klorok boleh. Cuma klorok ni dia ada klorin. Dia ada chloride yang ada tinggalkan sisa dalam polybag. So you nak kena flush dengan air kosong banyak sikit selepas tu. Saya lebih suka pakai Dettol sebab dia lebih, walaupun dia mahal, satu beza dia lebih kurang 10 kali ganda lah. Klorok mungkin RM2 je kita beli kedai DIY ataupun kedai Ika, kedai Eco kan. Tapi kalau Dettol lebih kurang RM19 lebih. So hampir RM30 sebenarnya. Tapi dari segi kebersihan dan juga kesan kepada media tu, Dettol dia tidak meninggalkan kesan. Sebab apa, kalau kita boleh compare Dettol dengan klorok kena di tangan kita, yang mana korosif, mana yang ada kesan. Okey. Dia mahal sikit tapi dia bagus. Sebab kita guna pun tak banyak, semusim sekali kan. So it's okay untuk spend sikit untuk benda tu. Okey. So polybag kita gunakan adalah 16 kali 24. So Cik Syed, saya nak guna gundi boleh tak? Gundi saya tanam irigasi banyak, saya ada gundi-gundi baja, boleh? Tuan-tuan ada gundi ke apa boleh gunakan, jangan rigid. Jangan rigid nak guna saiz polybag yang saya katakan. Cuma saiz polybag yang saya katakan 16 kali 24 ni adalah saiz yang perfect. Saiz yang boleh katakan banyak orang gunakan, banyak pengusaha-pengusaha gunakan untuk tanaman halia secara komersial. Saiz polybag lain seperti 16 kali 16 boleh guna tak? 16 kali 16 terlalu kecil. Cik Izzat, terima kasih kerana bertanya. 16 kali 16 ni terlalu kecil. Saya takut nanti pada usia 5 bulan dia dah pack. Sebab 16 kali 16 ni dia tinggi, dia bukan lebar. Halia yang bagus dia lebar kiri dan kanan. Dia bukan tinggi atas bawah. Dia lebar kiri dan kanan. Dia akan mengembang. Sebab tu 16 kali 24 polybag kita dia buka lebar kiri dan kanan. Harap menjawab soalan tuan.
tentang saiz ni. Boleh tak saya nak guna pasu, nak guna baldi, nak guna tongcat, boleh, tak ada masalah. Asalkan boleh habis halia kita. Okey, saya harap menjawab soalan tuan-tuan lah. Okey, next kita akan tengok adalah sistem pengairan dan juga bahan. So, sistem pengairan ni, bagi siapa yang buat aplikasi, saya rasa tak ada masalah. Bagi siapa yang tak pernah buat aplikasi, saya minta komen sekejap. Siapa yang tak pernah buat aplikasi, minta komen saya tak pernah buat, saya tak nak buat. So, saya nak tengok respon tuan-tuan tentang siapa yang tak pernah buat aplikasi. Okey, jangan saya nak pergi refill air masak dalam sekejap ni. Okey, saya tak pernah buat, tak ada pengalaman ngalir dengan terung pernah. Tak pernah. Polybag kena lubang, polybag kena berlubang, setuju. Polybag kena berlubang, kalau boleh polybag berlubang di bahagian tepi, kalau ada berlubang di bahagian bawah, tak ada masalah. Dia asalkan air tu jangan bertakung lebih daripada 1 inci. Okay. Saya tak pernah buat. Okey, ramai yang tak pernah buat. So, kalau ramai yang tak pernah buat, saya akan terangkan lebih detail sedikit tentang sistem aplikasi supaya tuan-tuan boleh nampak. Okey, saya guni makanan kucing boleh tak? Boleh, Cik Puan Zarina. Boleh guni makanan kucing. Pastikan ada lubang di bawah. Tebuk sikit lubang pakai screwdriver ataupun pakai pisau atau gunting. Cuk bagi air tu boleh keluar yang lebihan. Okay. Ataupun tebuk di bahagian sisi, tinggalkan lebih kurang 1 inci, tebukkan sisi. Maaf terlambat, saiz polybag boleh influence pertumbuhan isi halia maksudnya. Betul Cik. Bila saiz polybag terlalu kecil, dia akan melimitkan atau menterhadkan pembesaran halia. Kena ingat bila tadi ada yang tanya, saya nak guna 16